Alhamdulillah. Apa khabar? Assalamualaikum. Apa khabar Adina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dini dan juga Anissa. Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik ya pada hari ini. Bagaimana pula dengan Dini dan Anissa? Apa khabar hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Kalau Nisa sihat, kalau saya kurang sihat sikit Kenapa lah. ni? Dina. Angat-angat Batuk. dingin. Batuk lah. Angat-angat dingin hari ni. Baik, didoakan semoga Dini sihatlah hari ini. Jangan lupa makan ubat. Ya. Ini pun apabila mendapat sedikit nasihat, sedikit peringatan daripada Adina, alhamdulillah lah kurang sikit. Kenapa tu kurangnya? Kurang sikit batuknya lah. Ada peringatan tadi makan ubatnya. Nisa belum lagi mengingati saya untuk makan ubat. Mungkin karang lah. Baiklah. Adina, mungkin kita teruskan saja ni Adina. Kalau boleh tanyakan pada Adina, perembahan Brunei yang Adina ketahui, saya sebenarnya cukup suka topiknya Adina. Tadi pun adalah belajar daripada Nisa beberapa perembahan Brunei. Contohnya saja tadi angat-angat dingin. Lepas tu ada lagi yang dikongsikan oleh Espalini tadi, kambang asam. Kalau Espalina kalau Nuradina sendiri mungkin boleh dikongsikan. Ya, baik. Kalau saya, Dini, perembahan Brunei yang sering saya dengarlah dari kawan-kawan ataupun dari ibu-ibu adalah perembahan Brunei basar awal. Jadi basar awal ni maksudnya basar keinginan ataupun kemahuan kita ni, tapi indah memikirkan apa kesan di penghujungnya. Jadi memang selalu kita dengar kalau kita ni memesan makanan di restoran ni, apabila melihat menu, banyak kita ni kan pesan makan itu, makan ini, tapi akhirnya sudah kita ni menyuap makanan itu, akhirnya indah habis, jadi kenyang dia. Jadi menyebabkan pembaziran. Jadi itulah yang sering kita dengar ya, basar awalnya yakni itulah antara perembahan Brunei yang boleh dikongsikan untuk hari ini. Betul. Jangan membazir. Membazir kan. Sebenarnya seronok kan Adina kalau tak ada. Kalau tak ada boleh mungkin satu hari nanti kita boleh membawakan satu segmen perbualan mengenai dengan penggunaan perembahan Brunei dan juga menggunakan terma-terma Brunei. Betul. Selain daripada perembahan Brunei tadi sempatlah juga bercerita dengan Nuranisa perkataan terma-terma Brunei yang mungkin ada yang kurang mengetahui. Contohnya saja macam orang tekeduhong. Kalau Nur Adina sendiri tahu maksud tekeduhong? Pernah dengar tapi tidak ingatlah untuk pagian ni ya. Anda dapat dipikirkan. Tapi memang ada kawan-kawan selalu bercakap tu tekeduhong katanya. Tapi kita ni macam apa tu artinya? Tapi nampaknya indah ingatlah untuk hari ini. Tapi seronok kan kalau nantilah mungkin boleh dipikirkan. Kalau pemahaman saya tekeduhong ni maksudnya macam selalu digunakan dalam konteks apabila saya berjumpa orang mengambil kesempatan lah macam maksudnya kalau saya sudah berjumpa Adina bertekeduhong sudah berjumpa Adina ni apa kata tadi tarus tas sarapan makanan barangkali pulut panggang di daerah Tutong. Itulah mengambil kesempatan tekeduhong. Terbuat sudah ni orang. Tekeduhong ni. Tekeduhong. Jadi selepas itu lepas bersarapan dengan Adina jangan makan sampai orang kebun kayangan. Kebun kayangan. Kebun kayangan tahu Adina? Kenyang kali itu maksudnya ya? Apa? Terlampau kenyang. Terlampau kenyang. Kebun kayangan. Terlampau kenyang. Jadi Adina pagi ni kena tes bahasa-bahasa Brunei. Tapi tidak apa, selepas ini kami serahkan pada Adina dengan perkongsian bagi daerah Tutong. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Dini dan juga Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Auda kita bersua pada pagi ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan Auda sebagai makluman bersama juga untuk hari ini, alhamdulillah cuaca di sekitar daerah Tutong cerah dan juga mengizinkan. Jadi apapun perancangan Auda, semoga semuanya akan diberikan kelancaran dan juga dipermudahkan untuk hari ini. Dan seperti biasa juga dalam pertemuan kita akan dikongsikan terlebih dahulu dua info semasa.
Di mana pada hari ini, hari Sabtu 21 Jun dan juga esok Ahad 22 Jun 2025 akan diadakan acara pertandingan Tarik Kalat Sempena Dao Gayo 2025 di mana acara ini akan diadakan di Sekolah Chong Hua, Kampung Kiudang, daerah Tutong dan bermula pada jam 8 pagi hingga 5 petang ya. Manakala makluman yang seterusnya pada hari ini juga 21 Jun 2025 akan berlaku penutupan sementara separuh jalan di Jambatan Sungai Layong, Jalan Tanjung Maya yang disebabkan oleh kerja-kerja penerapan aspal di kawasan berkenaan yang akan bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan apabila anda melalui di kawasan berkenaan. Dan itulah antara dua makluman yang dapat kami kongsikan untuk hari ini dan kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan. Jadi mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, lautan meliputi lebih daripada separuh peratusan muka bumi dan lautan juga merupakan hasil rezeki khusus bagi para nelayan dan ia bukan sahaja baik untuk kehidupan marin, malahan juga untuk kehidupan manusia sejagat sebenarnya. Kita selaku masyarakat perlulah menjaga kelestarian lautan kerana ia merupakan sumber rezeki bagi kita ni semua. Dan untuk itu, marilah kita bersama lestarikan biodiversiti lautan bagi sama-sama menjaga dan juga memastikan lautan sentiasa bebas daripada segala polusi dan juga daripada segala ancaman-ancaman yang boleh membawa keburukan kepada kehidupan marin dan juga kepada manusia. Lautan meliputi 71% permukaan bumi yang memainkan peranan signifikan bukan sahaja terhadap hidupan marin, malah kepada kehidupan manusia sejagat serta terhadap keadaan iklim dan cuaca. Kesaling hubungan antara sumber alam dan keperluan asas bagi manusia menyebabkan perlunya ada kesedaran dan tindakan untuk memelihara kesejahteraan dan biodiversiti lautan. Memeduli ekosistem dan kelestarian biodiversiti lautan adalah tanggungjawab semua dan bukan hanya bergantung pada sesetengah pihak sahaja. Oleh itu, pendekatan senegara adalah perlu bagi menjaga dan melindungi hidupan marin agar kelangsungan hidupan akuatik berterusan sekaligus menjamin kemampanan lautan. Lautan kaya dengan kepelbagaian biodiversiti juga merupakan sumber rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala buat hamba-hambanya yang bersyukur. Seperti mana dalam surah Al-Jasiyah ayat 12, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, Allah yang memudahkan laut bagi kegunaan kamu supaya kapal-kapal berlayar padanya dengan perintahnya dan juga supaya kamu dapat mencari rezeki daripada limpah kurnianya dan supaya kamu bersyukur. Oleh demikian, kebergantungan manusia dari sumber laut itu memerlukan kita semua untuk tidak merosakkan sumber rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus perlu ia dijaga dengan baik dan harmoni. Di samping perlu kita syukuri dan hargainya dengan menjadi seorang pengguna laut yang bertanggungjawab. Namun demikian, sikap tidak bertanggungjawab oleh sesetengah manusia telah banyak melumpuhkan kesejahteraan ekosistem laut. Aktiviti-aktiviti seperti menangkap ikan secara berlebihan dapat merosakkan habitat laut seperti terumbu karang selain mengurangkan populasi ikan dan kepelbagaian biologi di perairan tersebut. Selain itu, pencemaran air laut dari kumpulan pertanian, pengangkutan laut dan sebagainya memberi kesan kepada perubahan suhu laut, pH, paras oksigen serta mengganggu proses biologi dan persekitaran fizikal yang penting untuk hidupan marin, tidak terkecuali pembuangan sampah pepejal secara sambil lewa seperti dari bahan plastik
yang dibuang merata di pesisiran boleh mengakibatkan sampah tersebut hanyut sekaligus menjejaskan keindahan laut. Pencemaran plastik marin antara isu kritikal kepada kepupusan hidupan biologi marin kerana sisa plastik mengandungi bahan kimia toksik selain mengambil masa sehingga ratusan tahun untuk terurai. Masyarakat perlu cakna kesan buruk sisa plastik marin yang bukan sahaja mengancam kualiti hidupan laut, malah dapat memberi kesan negatif pada kesihatan manusia. Oleh itu, saban tahun, bagi meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan laut, agensi-agensi berkepentingan di negara ini telah mengambil langkah proaktif dalam mengadakan Minggu Lautan Brunei bertujuan memberikan didikan dan pengetahuan mengenai peranan penting lautan dalam menyokong kehidupan bumi ini, selain sama-sama menyokong usaha pemeliharaan, kelestarian dan perlindungan terhadap ekosistem marin di negara ini. Bagi negara Brunei Darussalam juga, perikanan dan ekopelancongan mampan turut memainkan peranan penting dalam kelestarian lautan, meningkatkan keselamatan makanan, mata pencarian dan kestabilan ekonomi dengan mengambil langkah ekosistem dalam pengurusan perikanan dan meningkatkan pelancongan bertanggungjawab. Negara mengukuhkan peranannya dalam melindungi persekitaran marin. Selain itu, antara lain cara melestarikan biodiversiti lautan adalah dengan melindungi habitat laut melalui penanaman berbola terumbu buatan bertujuan memulihkan populasi ikan dan menyediakan habitat baharu bagi hidupan marin. Mengelak dari penangkapan ikan secara berlebihan. Kurangkan pencemaran laut iaitu dengan mengurangkan penggunaan plastik dan sebagainya. Inisiatif ini juga menyokong matlamat pembangunan mampan SDGs 14 iaitu kehidupan di bawah air, memfokuskan pada memelihara dan menggunakan sumber lautan, laut dan marin secara mampan. Ya, ada penonton, menjaga kelestarian laut merupakan tanggungjawab kita ni semua sebenarnya. Kerana kita ni pun melihat ya, hidupan marin ini amat penting buat kehidupan kita juga kerana hasil daripada laut juga kita dapat manfaatkan bersama dan itulah apa yang penting sekali. Kita seharusnya tingkatkan semangat, tingkatkan keinginan untuk sama-sama menjaga kelestarian lautan, menjaga kelestarian biodiversiti lautan kerana bukan kita saja yang hidup di muka bumi ini, malahan juga hidupan marin juga perlu kita ni sama-sama jaga demi kesejahteraan alam sekitar kerana semuanya sebenarnya berhubung kait. Jadi apa yang penting, saya harapkan agar anda dapat mengambil serba sedikit manfaat daripada pakej program yang disiarkan untuk kali ini. Sekian ada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.